dunya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya, wahai anak, masuk ke Mesir jangan ikut satu pintu saja, tapi masuk daripada pintu-pintu yang pelbagai. Ya. Jadi Allah SWT jadikan manusia ni macam-macam. Maka bila kita nak panggil manusia kepada Allah, cara nak panggil pun kena macam-macam. Ya. Allah SWT jadikan manusia ni ada, dia dah ceramah dah ni ya. Jadikan manusia ni dia ada 4 ya, PIES ya, physical, intellectual, emotional, spiritual. Jadi kita boleh panggil manusia kepada Allah melalui 4 ni. Kita boleh panggil manusia kepada Allah melalui cara fizikal. Contohnya mari jamuan. Contohnya lah ya. Mai makan. Itu contohlah. Okey, dan itu yang paling popular lah. Ya, yang membesarkan ustaz-ustaz ya. Saya ni lah kan ya. Okey. Kemudian yang keduanya, kita boleh juga memanggil manusia kepada Allah melalui jalan intelektual, iaitu melalui pengajian, ilmu, menambahkan ilmu ya. Tetapi kita harus ingat juga bahawa tidak semua manusia datang ke masjid contohnya kerana mencari intelektual. Sebahagian daripada mereka datang ke masjid bukan mencari intelektual, tetapi mereka mencari bahagian untuk emosional mereka. Ya, mereka datang dalam keadaan tekanan kerja, masalah kehidupan, krisis-krisis rumah tangga dan sebagainya. Dan apabila mereka datang ke masjid, tak malah saya sebut saya orang di masjid. Mungkin yang kita cakap ni tentang boleh tak boleh, halal haram itu penting. Tetapi itu boleh menyebabkan ada setengah-setengah orang bila datang ke masjid, instead of dia merasa lebih tenang, dia jadi makin serabut. Terutamanya apabila dia mendengar perbezaan pendapat A, B, C, D dan E. Jadi orang-orang macam ni mungkin mengambil keputusan akhirnya lari daripada masjid kerana poin ni tadi. Jadi kita kena tengok juga manusia perlu dipanggil kepada Allah melalui jalan E, emosi. Dan saya rasa golongan yang paling hebat pada memanggil manusia kepada Allah melalui emosi sepatutnya kena ustaz-ustaz juga lah. Tapi saya kena akur bahawa kesan paling besar adalah kesan yang ditimbulkan oleh para karyawan, iaitu para artis. Sama ada melalui nyanyian ataupun melalui lakonan ya. Contohnya 50 saat klip video Mas Azam boleh menceritakan sesuatu yang penceramah mengambil masa setengah jam untuk menyampaikannya. Kerana dalam media dia ada peraturan disebut, dia kata show don't tell. Tunjukkan saja, tak payah disyarahkan, mesejnya sampai. Jadi sebab itulah saya merasakan sangat penting untuk para artis, terutamanya karyawan-karyawan di negara kita di Malaysia ini, supaya mereka jangan mengubah profession apabila mereka berhijrah. Ya, maknanya kalau nak suruh saya berlakon kehebat Mas Azam, satu tak cukup tinggi, kedua terlebih lebar. Jadi memang tak sesuai lah. Sebab tinggi slow sikit. Apa? Saya sensitif. Tak apa, kita sedang duduk lebih kurang je lah. Berdiri nanti. Lepas ni ambil gambar kena dalam keadaan duduk dah. InsyaAllah. Tinggi tak boleh. Ya, betulkan Ustaz. Sebab saya rasa satu perkara yang kita semua kena bagi kredit kepada para artis ialah mereka ni ada 2 kriteria untuk jadi orang yang berjaya. Iaitu yang pertama, mereka sangat fokus, dan yang kedua, mereka sangat-sangat menghayati. Ya, bila nak hafal skrip, kena fokus, kena hayati. Maka artis baca skrip mungkin lebih khusyuk daripada pelajar ilmu mengaji kitab. Sebab itu saya sebutkan ketika mula-mula saya terbabit sikit-sikit lah dalam drama Cinta Sempurna lebih kurang 2 tahun yang lepas ya, bersama dengan Ustaz Zabidi Muhammad. Saya bersetuju dengan satu idea bahawa kalau kita nak berdakwah kepada para artis, cara terbaiknya ialah berikan skrip yang hebat kepada mereka. Kerana mereka akan membacanya dengan penuh penghayatan, lebih daripada saya baca kitab saya sendiri ya. Dan saya rasa mungkin kerana itu pada masa ini semakin ramai artis yang mengubah haluan mereka kerana berbekalkan 2 ciri yang sepatutnya ada pada semua orang Islam, iaitu mereka fokus dan mereka sangat menghayati. Jadi mungkin di atas
atas pentas ini bezanya Mas Khalidi ialah membawa Islam dalam kehidupan kepada Islam di dalam karya, tetapi mungkin pengalaman pengalaman Iyad sendiri maknanya menempuh dua fasa yang berbeza. Pernah hidup dengan satu pembawaan yang berlainan dan kini membawa satu pembawaan yang berlainan. Saya kira di Malaysia ini kita jauh masih ketinggalan berbanding dengan di Indonesia, kerana saya difahamkan Mas Khalidi juga menuntutnya di fakulti yang berkaitan dengan broadcasting di Universiti Al-Azhar Indonesia. Maknanya sebuah universiti Islam ada fakulti broadcast, tetapi di Malaysia ini kita tak sampai kat situ lagi. Tetapi saya yakin dengan komitmen besar-besaran yang diberikan oleh para artis yang ada pada masa ini dan dengan sokongan seperti Kerajaan Negeri Kelantan, saya rasa insya-Allah 5 tahun daripada sekarang bukan lagi cinta bertasbih, tetapi ketika cinta bertakbir, ya, insya-Allah di negeri Kelantan, ya. Mudah-mudahan. Itulah sedikit respon saya, rasa terlebih semangat pula. Wallahu a'lam. Dan sekiranya sebab kita dalam kelas surah ada bincang-bincang bahawa suatu hari nanti, sebab artis ada usrah kan, ya, ada usrahnya seperti Riza, Irma, Syuhada, pembaca berita Izwan Aziz, ramailah, ya. Tengah-tengah bincang tu mereka ada sebut bahawa suatu hari nanti nak menghasilkan filem di kalangan ahli usrah. Dan kalau mereka menyebut ustaz sebagai salah satu pelakon, ustaz nak pelakon tak? Tak apa jadi pengarah ke. Kena tengok Google Calendar dulu lah, ya. Kena bagi tahu awal lah, ya. Kalau kena tanya isteri saya. Kalau Mas Azam bertanya kepada ibu dan ayahnya, saya harus bertanya kepada isteri saya. InsyaAllah. Tapi saya nak menyampuk sikit. Silakan sambungkan. Saya tertarik dengan kenyataan Ustaz yang Ustaz cakap tadi tentang kita kena beri pelakon skrip yang berkesan. Saya sangat-sangat setuju kerana pengalaman saya sendiri dulu melakukan, Ustaz, saya walaupun sebelum saya berhijrah, saya memang dah banyak melakukan watak-watak bertudung. Itu sedikit sebanyak memang memanggil-manggil hati tu untuk kita untuk membuka hati saya sedikit demi sedikit. Allah Tuhanku, bilalah aku nak bertudung betul-betul macam kat dalam filem, kat drama ni. Dulu kalau anda semua pernah ingat satu drama tajuk dia Ulamas, saya melakukan watak Raudah. Watak tu sangat susah saya nak berlakon sebab sangat macam tak pernah wujud tau wanita ataupun wanita bernama Raudah tu sekarang. Adalah mungkin, tapi Raudah tu dengan diri saya Lebih 10,000 rakyat Malaysia sedang menonton secara live rancangan Bicara Selebriti pada malam ini. Sungguh kita mana ni. Baik, hadirin sekalian, dan kita juga berharap pada Mas Khalidi bila nak menjadi director nanti, jangan lupa adakan audisinya di Kelantan. Bisa, ya? Mudah-mudahan. Dan yang paling penting, kita dalam berjuang, kita sama-sama umat Muslim di sini, kita berjuang bersama dakwah Islam secara agama Islam. Kita memang benar-benar insya Allah kita niatkan tulus kepada Allah, hanya untuk Allah. Min fadlik min Allah. Kita baik karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena dilihat manusia kita berusaha baik, bercakap baik, berperilaku baik, tapi baik karena Allah Subhanahu wa taala. Min fadlik min Allah, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Islam akan berjaya di era berikutnya dan mulai saat ini kita bangun. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, seperti mana yang kita sedang berbicara adalah soal perjuangan. Dan ada satu hadis Nabi sebut, lan tazalu ta'ifah min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Maksud hadis ini akan terus ada satu kelompok di kalangan umatku yang kerja dia ialah menzahirkan kebenaran, zahirin 'alal haqq. Tidak ada kemudaratan bagi mereka kecuali datangnya surah pada Allah SWT. Hadis ini menuju kepada perjuangan di Baitul Maqdis, iaitu kita nak membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman Yahudi yang sekarang berusaha sedaya upaya untuk merobohkan Masjid Baitul Maqdis. Hadirin sekalian, saya dengan ini melancarkan tabung sumbangan derma kepada Palestin sebab kita di negeri Kelantan juga sering komited untuk membantu umat Islam di negara sana, insya-Allah. Jadi kepada petugas-petugas, jalankan tugas anda, ya. Hadirin sekalian, kita juga memberi ruang kepada hadirin sekalian untuk bertanya soalan sebab kita berpegang teguh kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Kebebasan Bersuara.
Apa-apa soalan, insya-Allah anda tidak akan dikenakan ISA sebab sudah pun dimasukkan. Maupun akta perhimpunan aman. Jadi, mikrofon yang disediakan sudah pun ada di kiri dan kanan audiens. Bagi mereka nak bertanya, sebut nama dan ajukan kepada siapa. Dan soalan itu biarlah ringkas yang mungkin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdullah bin Hussein. Dia ada kesamaan nama. Siapa namanya? Abdullah bin Hussein. Abdullah. Okay. Jadi saya ingin bertanyakan kepada nama yang sama, Mas Azam, Abdullah Azam. Kita melihat dalam fenomena Malaysia ini yang mana artis banyak berlaku penghijraan artis daripada tidak bertudung kepada bertudung. Jadi bagaimana fenomenanya di sana, Pak? Fenomena artis di Indonesia boleh difahami ya, insya-Allah. Dan soalan saya kedua kepada saudari Anarifali, dakwah ini satu benda yang luas. Bahawasanya mad'u kita ini bukan hanya tertakluk kepada pendengar semata-mata ataupun penonton semata-mata. Jadi soalan saya, bagaimanakah uslub dakwah ini dapat dipraktikkan kepada artis-artis yang lain? Jadi insya-Allah sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya di sebelah muslimah ada soalan? Okey, tak ada lagi, on the way Okey, kita kembali kepada muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahim bin Jaafar dari Rambut Panjang. Pertamanya saya nak tuju kepada Ustaz Sultan. Kalau kita tengok fenomena hari ini, artis bertuduh hijrah. Apakah ini dikatakan pertolongan daripada Allah? Bagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fatih, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fiha afwaja." Dan Ustaz Haji, mengapakah kita tengok di Malaysia ini begitu subur minat surah dan bagaimana perkaranya, apakah pandangnya Ustaz tentang perkara ini? Dan saya ingin kepada Ya Hamzah alias Abdullah. Kalau boleh saya nak itu besok sebelum bertujuh, iaitu saya pernah tengok ada akhbar perdana. Boleh dikatakan dan akhbar perdana yang menyatakan masa dia buat sunat taubat, melakukan sembahyang solat sunat taubat, dahinya lekat semasa sujud. Dan adakah berita ini tersiar di akhbar lain? Kalau boleh ulang balik. Dan sebenarnya saya nak tunjuk kepada Mas Azam. Dia panggil package Okey, beres. Mas Azam, saya nak ucapkan syabas datangnya kepada Mas Azam. Dan kalau kita tengok cerita movie Mas Azam ni berunsur ke Islam, cukup hebat. Apa yang saya nak katakan di sini, kehebatan si movie ni, dia tidak ada posibiliti sentuhan antara walaupun Mas Azam umpama heroin dan hoki, tidak ada sentuhan. Ini dikatakan hebat filem dakwah. Dan sebenarnya untuk Mas Azam, saya nak tanya, adakah Mas Azam pernah belajar di pesantren? Sebab dalam movie itu saya tengok Mas Azam baca kitab cukup bagus. Itu saja. Ada sebenarnya untuk ada soalan untuk moderator tak? ada tu Ana Rafali dah. Ana Rafali. Benar, silakan. Apakah reaksi rakyat-rakyat lain lah tentang penghijrah? Sekian, terima kasih. Okey, beres. Package. Inilah orang Kelantan. Kenapa datang ke Kelantan ya? Baik, okey. Sebelah muslimah, silakan.
mikrofon, nak audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tuju pada Mas Azam. Saya nak bertanya, apakah arti cinta bagi Mas Azam? Amboi, soalan. Okey. Dan apakah pesanan apakah pesanan Mas Azam kepada anak-anak muda berkaitan dengan cinta? Okey, saja terima kasih. Okey, nak senang baca buku Aku Terima Nikahnya lah, tak tak. Okey. Sebelah Muslimin, silakan. Soalan ini saya tujukan kepada Ustaz Rizal. Pertamanya, pandangan Ustaz Rizal lah. Kenapa kita perhatikan dalam movie-movie Islam itu, selalu tema yang ditonjolkan adalah cinta antara ustaz dan ustazah. Mana tema adalah selalunya tipikal filem Islam itu. Tapi kalau perhatikan movie-movie daripada Barat, yang tak dinafikan ada yang tidak elok daripada Barat. Tapi kalau perhatikan movie daripada Barat, nampak tema-tema yang disampaikan dalam Barat itu pelbagai. Contohnya saya suka movie yang saya tengok atas slide, saya ulang dahulu, ulang 2 hari lepas. Movie tentang temanya tentang anak kita, bagaimana pemirsa Ikoko, animation dapat tajuknya Lorex sebenarnya, Dr. Susan. Itu soalan pertama lah. Kenapa misalnya tipikal tentang cinta ustaz dan ustazah? Soalan yang kedua, pada Ustaz Rizal juga, apa pandangan Ustaz tentang parti politik sekarang menggunakan arsip untuk menarik masyarakat pada parti mereka? Wallahualam. Okey. Baik. Sebelah Muslimah. Okey, silakan. Oh, dia menyusuk dulu. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Nur Nadirah binti Muhammad Nur. Okey, saya nak bertanyakan satu soalan kepada Ustaz Hafrizal. Okey, saya nak tanya, apakah komen Ustaz tentang segelintir orang yang suka memaki hamun dan sentiasa marah pada artis-artis yang berhijrah ni? Sebab kalau kita tengok dalam Facebook kan ramai yang kata itu dan ini kepada artis yang telah berhijab. Apa komen Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuba soalan tu. Okey, silakan. Ramai lagi ya. Assalamualaikum. Okey, untuk Muslimin, okey silakan. Saya Khairul Anam dari Subang Jaya, Selangor. Dari Subang Jaya, Selangor. Subhanallah. Jauh lagi. Saya ingin bertanyakan soalan kepada Mas Khalidi. Okey, boleh dekat dengan mic sikit? Okay. Saya ingin bertanyakan soalan kepada Mas Khalidi. InsyaAllah untuk menghasilkan sebuah filem ni, kita bukan hanya perlukan pelakon, kita bukan hanya perlukan penulis skrip, tapi kita memerlukan penerbit, kita memerlukan penaja, sutradara dan lain-lain. Jadi saya nak tanya, dalam bagaimana di Indonesia boleh menghasilkan satu generasi yang di mana dari atas sampai bawah semuanya mempunyai fikrah Islam dan dengan demikian dapat menghasilkan. Saya pun tak clear. Dia tentang Korea. Aero Korea tu kan. Sikit, putih sikit. Fanatiknya Muslimat terhadap pelakon Korea. Maksudnya kalau pelakon Malaysia, kita dah tak nampak pelakon Korea je. Terima kasih. Maknanya kalau letak pelakon Korea, Ustaz Aziza dipilih pelakon Korea, gitulah. Ustaz Aziza juga yang kena, Ustaz. Okey, betul juga, Rok. Bila tengok hero Korea ke, Allah sikit. Aku dah tak tengok. Okey, baik. Yang terakhir, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan pada sebuah lekerai. Saya nak tuju kepada pelakon Korea lah, Ustaz Rizal. Ya. Baik. Ustaz, dalam rentetan daripada apa yang Ustaz Dekat sikit dengan mic. fenomena Mic problem ni. Sebab beli Korea. okey, dalam fenomena proses penghijrahan para artis inilah,
apakah yang lebih utama untuk mereka, sama ada memperkasakan hiburan dalam pentas yang lebih neutral ataupun ke pentas politik. Terima kasih. Okey. Baik, hadirin sekalian, 3 muka surat saya tulis soalan ni. Betapa banyaknya. Jadi, saya akan mempersilakan setiap panel untuk menjawab ke semua soalan seorang demi seorang. Dan selepas itu, kalau ada masa kita buka lagi, kalau tak ada masa kita terus kepada kesimpulan. Setuju? Setuju. Ataupun setuju. Kita dulu dengan Yat boleh ya? Boleh. Okey, Yat ada soalan dia banyak juga tentang sujud melekat tu. Kan? Saya tahu cerita sebenar tapi saya minta dia yang terangkan sendiri. Kemudian soalan tentang perancangan artis untuk memurnikan dunia hiburan. Kemudian macam mana boleh berubah asal silahnya. Silakan ya Hamzah. Okay. Terima kasih kepada semua yang bertanya tadi. Allah Akbar, macam mana nak jawabnya. Saya mulakan dengan yang usaha kami para artis untuk ajak rakan-rakan artis lain supaya turut berhijrah seperti kami. Okey, dia macam ni. Memandangkan kami artis ni memang ada satu sifat macam muka tebal, muka tak tahu malu. Yang saya maksudkan macam tu sebab kami boleh katakan setiap kali nak pergi usrah ataupun buat kebaikan, kami akan tak jemu untuk message ataupun broadcast dalam DBM, Twitter ataupun apa saja medium untuk kita hubungi rakan-rakan artis untuk sama-sama join. Tapi malangnya memang macam susah sikit nak sampai message dalam hati mereka. Mungkin mereka baca pada minggu pertama, minggu kedua mereka abaikan atau baca sikit-sikit, mula-mula ni lagi, lihat lagi. Lepas tu minggu ketiga, tak nak baca langsung, nampak mungkin nama saya je dia dah baca dah. Mungkin begitu, saya pun tak pasti, wallahualam. Tapi alhamdulillah dengan berkat muka kami yang tebal, yang tidak putus asa untuk ajak rakan-rakan untuk cuba dulu. Tak cuba, tak tahu kan. Kalau dah cuba baru tahu best ke tak pergi usrah ni ataupun pergi aktiviti-aktiviti kebaikan yang kami sama-sama sedang buat sekarang ni kan. Jadi alhamdulillah lah, daripada macam saya sendiri bermula bulan 11 tahun lepas kan, Cik Amin kan. Ini salah seorang tenaga pengajar, terima kasih Ustaz Amin. Selain daripada itu, Ustaz Azaidis pun dah datang kelas kami untuk sama-sama kongsi ilmu. Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Syarizan, Ustaz Ghazali Ibrahim, Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari dan ramai lagi, Masya Allah, ramai lagi yang sebenarnya sudi untuk mencurahkan ilmu pada kami yang begitu dahagakan ilmu ni. Dan kami tunggu Ustaz Azizah lah lepas ni next week, InsyaAllah. Ataupun lepas raya ke kan? Selalu. InsyaAllah. Mas Azam pun kalau rasa ada kelapangan di Kuala Lumpur nanti, tinggal-tinggallah kelas kami untuk kan. Okey. Macam itulah. Jadi dan kelas usrah kami ni, apa yang kami lakukan, kami setiap minggu dikondak oleh ustaz ataupun penaga pengajar yang berbeza dengan topik-topik yang berbeza. Macam Ustaz Amin, dia ajar kami motivasi. Ustaz yang lain, dia ajar topik-topik yang berbeza lah. Ada Al-Quran, fiqh, tauhid, sirah dan macam-macam lagi. Jadi ini yang kami nak kongsikan sebab memang best pergi usrah tu. Saya sendiri mungkin antara satu sebab faktor yang kenapa saya boleh berubah sekarang itu dia, dengan mendekatkan diri dengan usrah. Sebab itu tempat saya recharge iman saya, tempat saya istiqamah dan mendekatkan diri saya dengan rakan-rakan yang soleh, insyaAllah. Dan kami bukan saja nak bergerak sebagai kelas agama semata-mata. Kami memang dah banyak fikir dan macam duduk untuk berbincang antaranya aktiviti seni yang kami akan lakukan selepas ni. Kami akan sebab kelas kami bukan saja artis saja, ada juga penggiat-penggiat seni lain, ada scriptwriter, ada pembantu pengarah. Jadi orang-orang begini, orang seni yang dah berhijrah ni, macam tadi macam Ustaz cakap, macam Ana cakap, macam Mas Azhar cakap, kita dah bincang tadi, kita perlukan orang-orang seni yang betul-betul berjiwa seni untuk mendakwahkan, menggunakan seni juga supaya orang-orang seni turut akan terdakwah, terikut, terpanggil untuk membuka hati, hijab mereka untuk bersama-sama dengan kami. Dan kami perlukan sokongan anda
Kalau ada anak-anak yang macam berminat dalam bidang seni, jangan sekat. Asalkan pengisian seni itu kita tidak bertentangan dengan syariat, insya-Allah kita boleh gunakan untuk syafaat yang lebih meluas ke arah Islam. Apa pun macam saya katakan tadi, kami akan aturkan macam plan, menerbitkan buat grup untuk macam buat lagu-lagu dakwah, insya-Allah kemudian produk menggunakan banyak macam-macam sebenarnya. Kami akan buat macam dokumentari, drama, dan yang paling penting sekali pendekatan inilah tenaga tengah pengajar, sebab kami kena pujuk setiap minggu kena pujuk kawan-kawan kami yang susah tu. Tapi alhamdulillah, walaupun pada awalnya memang tidak berapa mendapat sambutan, cuma 5 orang saja, pada awalnya 5 orang saja semasa hari pertama, tapi berkat kesabaran kami semua tenaga pengajar dan kami yang pelajar-pelajar ni, sabar minggu sekarang ni dah rasanya memang dah ramai sangat, dan terbaru dah 30 lebih artis yang terbaru, Kak Enot dan juga Ikram Dizli merupakan pelajar yang terbaru menyertai kami. Alhamdulillah. Jadi doakanlah kami untuk terus tidak malu untuk Islam kerana Allah SWT. Sebab bila kita putus asa, kita tebal muka pada tempat dan cara yang salah dan silap, maka tak jadilah apa yang kami buat ini. InsyaAllah dengan adanya sokongan pada anda semua, kami akan lebih mantap dan lebih kuat lagi selepas ini. InsyaAllah. Doa-doakan ya. Itu yang saya harapkan. Dan sebab saya sebenarnya teringin sangat nak mengalami situasi di mana kalau azan berkumandang, semua kat lokasi penggambaran tu akan terdiam, berhenti buat daripada apa saja, kameraman berhenti, berlakon berhenti cakap, berhenti berlakon, semua yang dekat dalam set tu akan berhenti dan berjemaah bersama-sama. Itu impian saya, dan saya harap satu hari nanti perkara ini akan menjadi kenyataan yang saya pasti, saya yakin ianya akan menjadi kenyataan tak lama lagi. Itu saja. Terima kasih. Okey, itu baru soalan. Soalan seterusnya. Kisah pasal sujud melekat tu mungkin ada kaitan dengan bagaimana akhirnya berhijrah. Boleh rangkumkan? Baiklah, tadi saudara yang bertanya tadi tu tentang yang kepala melekat. Sujud melekat kat jarum. Apa yang saya boleh katakan di sini, kuasa pena orang media sangat besar. Sebenarnya memang apa yang saya lalui itu memang benar. Kepala saya tidaklah macam taklah macam ni lah. Cerita yang digambarkan ataupun dikeluarkan, disiarkan itu tidak sehebat apa yang saya lalui. Tidak sehebat itu. Tidak sampai kepala saya melekat sejadah sampai tak nak tarik sejadah tu. Tidak sehebat itu. Ada lekan hati ke apa? Apa yang saya lalui ini merangkumi soalan yang saudari Disani tadi. Saya nak tahu nama dia, boleh tak? Siapa nama dia? Sebab dia buat saya sedih sangat, terharu sangat, comel je soalan dia. Dan dia sekali pun comel. Boleh saya tahu tak nama muslimat? Nama? Sebab dia peminat saya, jadi saya kena menghargai peminat saya. Saya nak tahu nama dia. Ataupun nama siapa namanya? Abdullah ke apa? Allah Akbar. Munirah? Nur Atika. Nur Hafizah. Terima kasih atas doa dan sokongan Nur Hafizah pada Riyad. Ini kira merangkumi sekali. Macam tadi saya dah cakap tadi kan, apa yang saya lalui itu tidak sehebat yang ditulis, yang tertera, yang keluar dalam dada-dada akhbar. Sebab saya sebenarnya soalan ni saya macam susah sikit nak jawab sebab emosi sikit. Tapi tak apa, sebab saya tidak pernah jemu untuk menjawab soalan ni, sebab saya tahu soalan ni, jawapan pada soalan ini akan banyak membuka hati dan banyak memberi manfaat kepada mereka yang mendengar. Kalau sebanyak boleh mendatangkan kesedaran, keinsafan, terdetik sikit pada hati anda semua, saya rasa sangat bertuah dan bersyukur pada Allah. Sekurang-kurangnya anda merasa apa yang saya rasa. Baiklah, nak cerita besar. Ringkas dalam tempoh 3 minit. Macam ni, kebetulan malam tu 3 CD kan? Ya, saya ringkaskan ya. Habis saya tak nak nangis, saya akan elak untuk beremosi. Tapi cerita ni memang emosi. Bukan cerita ni, pengalaman saya ni memang emosi. Kebetulan malam tu saya pulang daripada kelas Stroh dengan Ustaz Amin Idris. Encik Amin Idris. Saya memang terima kasih. Saya semenjak saya berusrah, memang banyak yang saya belajar setiap minggu, dan apa saya belajar tu saya cuba untuk fahami dan saya praktikkan, saya amalkan. Itu yang saya cuba lakukan. Dan dulu saya akui saya memang kurang buat solat sunat.
Tapi alhamdulillah bila berkat, bila kita pergi usra ni, ustaz-ustaz yang saya tengok kesungguhan Bangi Seremban untuk mengajar kami yang di Kuala Lumpur. Sebenarnya betapa jauhnya, Seremban Bangi ke Kuala Lumpur dengan jam yang tak apa-apa, datang untuk mencurahkan ilmu, tapi yang datang 5-6 orang. Sedih Ustaz. Jadi saya sebagai seorang pelajar yang sangat menghargai jasa-jasa Ustaz ni, dah habis masa. Itu telefon. Jangan risau. Acar itu saya pun saja. Teruskan ya. Teruskan. Okey. Jadi saya ni pun itulah bila saya dah berjinak dengan usra, ada kesedaran nak buat solat sunat taubat, solat sunat syukur, solat sunat yang lain, kan, rawatib dan sebagainya. Dan nak malam tu tergerak hati nak buat solat sunat taubat. Dan yelah masa sujud yang kedua tu, 2 rakaat kan, sujud yang kedua tu memang saya panjang lama saya bersujud di sejadah. Masa tu datang apa yang dikatakan hidayah, seru tu pada saya, di mana saya rasa sangat malu, sangat hina pada diri saya, sangat keji kerana selama ni saya bangga buat apa yang saya buat tanpa rasa segan silu, tanpa fikir apa sebenarnya yang saya inginkan dalam hidup saya sebenarnya. Saya tak tahu apa yang saya